resolusi muzakarah pejuang-pejuang agama bangsa dan tanah air ataupun ABATA pada hari ini 24 Mac 2024, 13 Ramadan 1445 di pentas utama Malaka Mall Cyberjaya dalam mempertahankan kesucian dan kedaulatan Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda dan para ulama di sepanjang zaman. Kami para peserta muzakarah pejuang-pejuang ABATA atau agama bangsa dan tanah air, dalam diskusi muzakarah mempertahankan kesucian dan kedaulatan Islam, telah pun mengadakan muzakarah di atas tajuk yang tertera dan telah bersepakat dan bersama mencapai resolusi yang berikut sesudah menimbang pelbagai pandangan dari pembentang dan para peserta. Yang pertama, kami sebulan suara bertekad dan berazam untuk terus berjuang dalam mempertahankan kesucian dan kedaulatan Islam dari sebarang ancaman penindasan, penghinaan yang melibatkan kepentingan agama dan umat Islam, khususnya di dalam negara kita. Yang kedua, setelah berbincang dan bermesyuarat dan bermuzakarah dan memahami ancaman dan penghinaan kepada kesucian kalimat Allah serta lain-lain ancaman yang begitu banyak sejak dulu hingga hari ini yang memberi mudarat kepada Islam dan umat Islam oleh golongan musuh yang tidak bertanggungjawab, kami menggesa kepada semua umat Islam supaya dapat bersatu padu dan bergabung untuk melaksanakan usaha mempertahankan maruah kedaulatan dan kesucian agama kita yang tercinta. Yang ketiga, kami sebulan suara bersetuju bahawa sebahagian kekayaan golongan minoriti bukan Islam adalah hasil pembelian dan sokongan umat Islam. Justru itu kami ingin mengubah hal ini dengan memboikot segala rangkaian ekonomi dan produk-produk yang dimiliki oleh golongan pro-Zionis Israel laknatullah di peringkat antarabangsa, dan khususnya kepada penghina Islam dan golongan anti-Islam di dalam negara kita. Yang keempat, kami ingin menggesa kepada semua pengamal undang-undang yang beragama Islam agar berusaha untuk mencadangkan diberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang didapati menghina Islam, menghina kalimat Allah, menghina para nabi, menghina kesucian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghina ajaran Islam, menghina kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan dalam negara kita. Yang kelima, kami sebulan suara menyeru kepada para pemimpin beragama Islam agar bertindak tegas dan jangan sekali-kali berkompromi dengan golongan anti-Islam, golongan yang menghina Islam, kerana ianya bercanggah dengan titah duli tuanku yang di-Pertuan Agong baru-baru ini selaku ketua pemegang taruh tertinggi agama, ketua negara, dan sumpah yang di-Pertuan Agong untuk menjaga Islam pada setiap masa. Yang keenam, kami ingin mengajak umat Islam di negara ini agar tidak mengulangi kesilapan dengan memberikan kekuatan ekonomi kepada gerakan anti-Islam, golongan yang menghina Islam, menerusi pembelian dari kedai-kedai rangkaian gerakan ini kerana ia merupakan suatu pengkhianatan serta membawa mudarat yang besar kepada kepentingan Islam dan umat Islam. Yang ketujuh, kami menyeru kepada usahawan Islam agar dapat mempertingkatkan usaha penyatuan serta perkhidmatan dengan memberikan segala kemudahan yang boleh kepada, khususnya kepada pengguna-pengguna Islam, agar mereka dapat memberi barangan yang halal dan thayyibah serta dapat memperkukuhkan ekonomi umat Islam. Yang ke-8, kami menyeru pihak agamawan, alim ulama dan institusi agama agar terus komited melaksanakan tanggungjawab
al-amiruna bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dengan menyokong sebarang usaha untuk mengangkat ataupun untuk membantu pergerakan produk barangan dari usahawan Islam yang tak secara langsung membela golongan asnaf daripada hasil keuntungan mereka melalui sumbangan zakat dan sedekah yang mereka hulurkan. Yang ke-8, yang ke-9, kami menyuruh agar malaikat mal atau mana-mana syarikat yang berkemampuan agar dapat mewujudkan sekretariat gabungan BMF dalam negara kita, kemudian mewujudkan sekretariat BMF di peringkat Nusantara, dan seterusnya menggerakkan sekretariat BMF global di peringkat antarabangsa melalui gabungan usahawan-usahawan Islam, agamawan, NGO Islam dan rakan-rakan strategik yang lainnya, khususnya di dalam negara kita. Yang ke-10, kami menyuruh kepada seluruh umat Islam, khususnya para ahli ulama di dalam negara ini, agar sentiasa memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui solat hajat dan doa dan lain-lain, agar hasrat untuk kita mempertahankan dan mengembalikan kedaulatan Islam yang diceroboh oleh musuh-musuh Islam ini mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, daripada muzakarah yang diadakan pada petang ini, kami juga meminta kepada pihak Kopim agar mempertingkatkan perkhidmatannya kepada para pengguna, dan seterusnya menyuruh kepada semua rakyat, khususnya umat Islam di dalam negara kita, marilah bergabung di dalam rangkaian koperasi Kopim ini, kerana pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat baik dan sangat memberi manfaat untuk Islam dan umat Islam dalam negara ini. Dan yang ke-12, kita juga menyuruh kepada pihak Kopim dan Malaka Mall agar dapat menubuhkan sekretariat gabungan yang melibatkan agamawan, NGO dan berbagai pihak untuk kembangkan lagi pergerakan Malaka Mall dan juga perkhidmatan ini setelah sehingga hari ini 4 tahun ulang tahun Malaka Mall yang telah terbukti berjaya, alhamdulillah. Dan yang ke-13, kita juga meminta kepada pihak pengurusan Malaka Mall dapat meningkatkan keahlian untuk rakan kebajikan bagi institusi pondok tahfiz pengajian yang mereka mudah-mudahan menjadi rakan strategik bagi membeli pembelian secara setiap bulan dalam gabungan institusi ini, yang mudah-mudahannya akan memberi pulangan kembali zakat dan sumbangan dari keuntungan kepada mereka bagi membantu mempertingkatkan institusi agama yang mereka jalankan bersama dengan Malaka Mall. Dan yang akhir sekali ialah kita meminta juga pada pihak pengurusan Kopim dan Malaka Mall untuk membuat TOT, Train of Trainers, latihan kepada sekretariat di peringkat negeri, di mana kita mendapat respon tadi khususnya dari negeri Melaka untuk mengumpulkan guru-guru agama, guru-guru pondok dan juga aktivis-aktivis masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di peringkat negeri. Dan insya-Allah kita harap pihak pengurusan Malaka Mall dan juga Kopim dapat turun padam bukan hanya di negeri Melaka dan insya-Allah ke seluruh negara kita, insya-Allah. Amin. Dan akhir sekali insya-Allah doakan kita juga berhasrat untuk mengembangkan setelah 4 tahun kita gerakkan BMF Malaysia, insya-Allah daripada ziarah dan lawatan kita ke negara jiran. Dan insya-Allah doakan mudah-mudahan pada tahun ini kita mampu untuk mengadakan Karnival Usahawan Nusantara dan Maulid Perdana Nusantara yang menggabungkan para ulama-ulama dan juga para usahawan-usahawan Islam di negara-negara jiran kita untuk berkumpul insya-Allah, khususnya di Cyberjaya ini, di Parade Punch, di Padang Besar di Parade Punch, insya-Allah di Cyberjaya. Baik, itulah lebih kurang apa yang kita sampaikan sebagai resolusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu perjuangan ini dan mudah-mudahan kita mendapat bantuan Allah dan mudah-mudahan perjuangan kita diberkati oleh Allah taala
dibantu dengan doanya para ulama, para wali-walinya Allah, dan mudah-mudahan dengan penggerak daripada aktivis dan pejuang-pejuang Avatar yang berada bersama kita pada hari ini, mereka ini akan menyampaikan dan mengembangkan lagi maklumat yang telah kita putuskan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat barakah nuzul Quran dan pada Al-Kubra, dan juga mudah-mudahan segala ganjaran yang digandakan lipat ganda oleh Allah di bulan Ramadan yang barakah ini. Jadi akhirnya kita silakan untuk Ustaz